kesyumulan syariat Islam tadi. Bukan, isunya adalah bukan melaksanakan syariat Islam saja, melaksanakan kesyumulan syariat Islam. Banyak orang cuba laksanakan syariat Islam, ya, tapi tidak melaksanakan kesyumulan syariat Islam. Ya, dia akan boleh membawa kepada sikap adil di masyarakat. Kalau kita tengok contohnya dalam sirah bagaimana kisah seorang kafir yang mencuri baju besi Ali, ya, Sayyidina Ali. Kan? Bagaimana adilnya judge ketika itu bila mana Ali tidak ada bukti, kan? Maka orang kafir yang menipu tadi menang, ya, kerana perbicaraan itu Ali sebagai pihak pendakwa tidak mempunyai bukti dakwaan, maka akhirnya, kan, mendidik orang itu untuk menceritakan kebenaran dan memeluk Islam, dan ia menjadi satu benchmark, ya, yang besar terhadap Islam, ya, bagaimana pelaksanaan syariat yang adil. Bukan syariat tu main pukul, potong dan sebagainya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Tengok sini, apa yang dikatakan keadilan syumul tadi. Dia kata ada orang buat syariat tapi tak syumul, kan. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Maksud di sana apa? Ada orang-orang yang tak menegakkan keadilan walaupun tak cuba menegakkan syariat. Tapi isunya di sini Allah kata tegakkan keadilan dengan syariat tadi, ya. Menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri. Biarpun benda tu berlaku di dirimu sendiri. Atau ibu bapa atau kaum kerabatmu. Maksud dia di sini tidak ada pilih kasih lah. Kalau kaum kerabat dia, dia okey. Kalau orang lain, pernah satu ketika di Yaman, ada seorang qadhi ni sangat bagus bila dia melancarkan hukum hudud, ya. Banyak orang kena, ya. Maksud dia di sana accountability, ya. Banyak kena. Tetapi satu ketika ada seorang syekh ni, dia buat satu kajian dalam kes-kes jenayah dan sebagainya. Dia buka balik fail. Rupanya orang-orang yang mempunyai status tinggi ataupun kenamaan yang juga mempunyai kesalahan yang sama ataupun kita kata jenayah kola putih, tak dihukum oleh qadhi tadi. Boleh faham tak? Saudara dan saudari. Jadi kita tengok secara imbas, orang ni minum arak kena rotan, kena hukum. Orang ni mencuri kena. Orang ni, tapi orang tertentu, orang biasa, rakyat biasa kena. Yang tidak ada hubungan, yang tidak punya status yang tinggi, yang apa kena. Kita nampak, oh bagus, dia betul-betul buat syariat. Tapi sebenarnya dia tidak adil. Apabila macam jenayah Kuala Putih, orang yang tinggi, orang yang dan sebagainya, ataupun kaum kerabat, dia tidak hukum. Dia sebut sini, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Di sini beza, orang yang menegakkan keadilan, dia tidak mengikuti hawa nafsu. Di sini ada orang yang tidak menegakkan keadilan, dia mengikuti hawa nafsu. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana nak menyimpang daripada keadilan. An-Nisa ayat 135, ya. Allah sebut di sini. Baik. Seterusnya, apa yang dibawa oleh syariat itu? Apa yang dibawa sebenarnya oleh syariat Islam selain daripada keadilan? Ataupun apa benda keadilan itu? Adil sama apa sebenarnya dalam adil tu, kan? Okey. Dalam adil itu sebenarnya, kalau orang tu nak adil, dia kata macam mana saya nak adil, kan? Macam mana saya nak buat adil? Macam mana saya nak implement keadilan itu, nak bersikap adil? Sebenarnya dalam ni dia bagi jawapan. Dia ada konsep dia. Pertama, konsep dari syariat Islam ni, dia kata wa ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Konsep Islam ni, Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung kepayahan.
Ataupun awal-awal lagi dalam konsep nak masuk Islam, tidak ada paksaan untuk meluk Islam. Tak ada paksaan. Begitu juga tidak ada kepayahan dalam syariat. Jadi ni kita kena compare. Sebab di sana ada orang melaksanakan syariat dengan susah. Menyusahkan orang semua. Itu adalah satu aspek yang keadilan tu tak akan datang. Dia tak boleh buat adil. Ya? Ini sikap. Akhlak. Akhlak magistri. Akhlak judges. Akhlak akhlak orang yang melaksanakan hukum. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan ia tidak menjadikan kamu menanggung suatu keberatan dan susah payah dalam perkara din. Maksudnya urusan din bersangkut paut dengan ibadah, syariat dan sebagainya. Allah bagi lagi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengendaki kamu menanggung kesusahan. Bagaimana orang nak rasa sebenarnya dengan syariat ni jadi rasa senang, bukan jadi rasa sukar, bukan jadi rasa susah. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru. Yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira wa tatawa'a. Permudahkanlah dan jangan persulitkan. Gembirakanlah dan jangan menakutkan. Berbudi baiklah dan saling tolong-menolong. Ini konsep dalam syariat Islam. Konsep permudahkan, jangan mempersulitkan, menggembirakan dan jangan menakutkan, ya. Berbudi baiklah dan saling tolong-menolong. Ya, bagaimana sikap keadilan dalam syariat Islam ni menggembirakan. Bagaimana? Kan? Dan seterusnya seperti mana apa yang anda sebut tadi, konsep syariat ni dia adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Maksud dia apa dia? Maslahat untuk pelaku kesalahan juga untuk menjadi baik. Itu maslahat juga. Dan maslahat orang yang baik itu untuk di protect, dijaga. Dijaga. Dan begitu juga konsep syariat Islam ni apa dah? La darar, la darra wa la dirar. Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan dalam Islam. Okey? Baik, kita ada masa 5 minit lagi ke? Okey. Baik. Kita kembali balik tadi, kita ada 4 kesyumulan akidah, kesyumulan ibadah, kesyumulan syariat dan kesyumulan akhlak dalam Islam. Ya. Jadi kalau kita tengok tadi, kita dapat faham dah. Ana rasa kita dapat faham dah apa kaitan kesyumulan akidah, kesyumulan ibadah dan kesyumulan syariat dalam membawa kepada kesyumulan akhlak, ataupun bagaimana nak mencapai kesyumulan akhlak dengan dan kaitannya dengan kesyumulan ketiga-tiga benda tadi. Baik, Allah sebut dalam surah At-Taubah, afaman assasa bunyanahu 'ala at-taqwa min Allah wa ridwanin khair amman assasa bunyanahu 'ala shafa jurufin harin fanhar bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi al-qawmal zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keredaannya itu yang baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ni antara asbab nuzulnya adalah bagaimana orang munafik satu ketika membina masjid, dan mereka mengatakan mereka membina masjid ni untuk kemaslahatan ummah, tetapi sebenarnya masjid ni digunakan untuk mereka merancang untuk menjatuhkan Islam. Ya. Jadi syahid di sini adalah nak menceritakan bahawasanya takwa adalah merupakan indikator kepada setiap amalan. Takwa adalah merupakan indikator kepada penerimaan Allah terhadap amalan kita. Dan akhlak Islam itu adalah takwa. Kalau kita tengok dalam surah Hujurat, bagaimana Allah sebut, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayat itu menunjukkan salah satu akhlak, hubungan. Sungguhnya manusia ini dijadikan lelaki, terdiri daripada lelaki, wanita, berbagai-bagai suku dan kaum untuk bertaaruf. Akhlak, untuk berkenalan, berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi. Dan